Sarawak adalah salah satu daripada 14 negeri di Malaysia. Bahasa dan dialeknya berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Pada zaman purba, kaum Iban terkenal kerana percaya dalam peperangan. Orang Iban adalah kumpulan etnik peribumi yang terbesar di Sarawak. Tambahan juga, orang Iban adalah kumpulan etnik komuniti yang tersebar luas kerana mereka didapati di 4 wilayah politik di Borneo, iaitu di Sarawak, di Sabah, Brunei Darussalam dan Kalimantan. Kaum Iban mempunyai adat resam yang unik dan mereka berpegang teguh dengan adat mereka dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nazira binti Sarudin daripada kumpulan 5 agama Sungai Pembentangan ini, iaitu agama orang Iban. Seperti yang kita tahu, masyarakat orang Iban ni agamanya lebih mempercayai kepercayaan nenek moyang mereka, iaitu pengarah lama. Sehingga hari ini kebanyakannya masyarakat orang Iban ini menerima agama Kristian sebagai pegangan hidup mereka. Masyarakat Iban juga masih mengekalkan nilai adab, resam dan ciri-ciri kebudayaan yang menjadi laman tradisi masyarakat Iban. Kepercayaan mereka ini berpandukan kepada papan turai yang telah ditulis oleh Tuan Rambai Bangsa, berpandukan dasar Manan dan juga Lemambang. Tuhan mereka juga dikenali sebagai Bisi Pentara. Bisi Pentara mempunyai pesuruhnya atau dewa-dewa yang tersendiri. Seterusnya adalah kategori agama orang Iban dan peratusan penganutnya. Kategori agama Iban terdapat 5, iaitu yang pertama ialah agama Kristian, iaitu 65.3%, agama tradisional 9.03%, dan ateisme 10.91%, Islam 10.54%, dan agama lain pula ialah 1.35%. Berdasarkan kepada kategori tersebut, masyarakat Iban ni kebanyakannya mereka memilih agama Kristian sebagai panduan hidup mereka. Seterusnya ialah masyarakat orang Iban mempercayai kewujudan dewa-dewa di dalam kehidupan mereka. Terdapat 6 dewa yang dipercayai oleh masyarakat orang Iban, iaitu yang pertama ialah Senggalang Burung, Biku Imam Busi, Mencaya, Sempulang Gana, Ini-Ina dan Andamara. Selain itu, dalam kepercayaan orang Iban, Tuhan mereka juga dipuji dalam beberapa upacara, iaitu yang pertama ialah upacara miring, upacara sampi iaitu jampi, upacara pangap melakukan mantera, yang keempat ialah upacara timang. Upacara pembacaan ini diketahui oleh Lemambang. Lemambang ini juga dikenali sebagai ketua agama atau ketua upacara. Di dalam kepercayaan mereka juga terdapat Manang, iaitu orang pawang atau bomoh yang merawat masyarakat Iban secara tradisional. Setakat sampai di sini saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Liana Masturina binti Abdul Aziz. Seterusnya kita pergi kepada penempatan orang Iban. Orang Iban kebiasaannya duduk di lembah Sungai Lupan, Sungai Saribas, Sungai Kalaka, Sungai Rajang, Sungai Sadung, Sungai Sarawak, Sungai Balingian, Sungai Kemenang, Sungai Baram, Sungai Limbang dan juga Sungai Lawas. Kaum Iban adalah kaum yang mengamalkan banyak budaya yang menarik. Antara budaya Iban yang menarik adalah tarian ngajat atau tarian norek, adalah satu tarian tradisional yang berasal daripada Kalimantan Barat yang sangat popular dalam kalangan orang Iban. Ngajat bagi orang-orang Iban ialah tarian semasa menyambut Hari Gawai orang-orang Iban sebelum berperang dan juga selepas musim menuai. Manakala bagi pakaian tradisi, penari lelaki akan memakai pakaian tradisi seperti sirat, gagung atau baju burung. Penari juga memakai topi yang dihias dengan bulu-bulu burung. Gagung merupakan sejenis baju yang tebal dan keras yang diperbuat daripada kulit haiwan, seperti kulit beruang, tetapi tidak dijahit kiri dan kanannya. Bagi penari wanita atau digelar sebagai kumang,
Mereka memakai pakaian tradisi seperti suku tinggi sebagai hiasan kepala, rawai tinggi di bahagian dada, kain tenun yang diikat pada pinggang, gelang tangan dan kaki dan juga anting-anting. Mereka hidup bermasyarakat dan mendiami rumah-rumah panjang. Ia diketuai oleh ketua kampung yang dipanggil sebagai tuai rumah. Kebanyakan masyarakat Iban sekarang telah menetap di bandar-bandar besar di sekitar negeri Sarawak. Tradisi orang Iban. Tradisi orang Iban adalah adat, budaya dan kepercayaan asal mereka, tanah pusaka dan kehidupan rumah panjang. Banyak adat-adat asal yang masih diamalkan dan diguna pakai dalam komuniti di rumah-rumah panjang untuk menjaga ketenteraman dan keamanan masyarakat. Tajau berfungsi sebagai harta simpanan dan diperolehi secara tukang barang. Sebilangan kecil masyarakat Bumi Putra Iban masih mengamalkan kepercayaan nenek moyang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Nishada binti Ros Afandi. Saya akan menerangkan tentang adat asal dan hukumannya tentang etnik Iban. Okey, orang Iban ini mempunyai banyak adat asal yang diikuti dalam kehidupan harian dan untuk menyelesaikan isu atau konflik dalam kehidupan mereka. Okey, contoh-contoh adat ini termasuklah adat membina rumah, adat kahwin, cerai dan zina, adat ngayau, adat ngayat, adat memburu, menangkap ikan dan akhir sekali adalah adat hidup di rumah panjang. Kebanyakan adat-adat ini masih boleh diguna pakai sehingga ke hari ini, sama ada di rumah panjang atau di bandar-bandar. Ketua rumah ni adalah penjaga utama adat salah orang Iban untuk memastikan kelancaran pelaksanaan adat dan dendanya demi ketenteraman dan keamanan. Tanggungjawab ketua rumah adalah menjaga hal ehwal para pengikut beliau dan dia mestilah mengetahui setiap jenis adat. Seterusnya adalah sistem bahasa dan tulisan. Kaum Iban ini dikenali dengan Master of Language oleh dunia. Prof. Derek Freeman adalah salah seorang di kalangan pengkaji bahasa Iban yang menyatakan bahawa orang Iban sememangnya Master of Language. Prof. Derek Freeman juga menyatakan bahawa orang Iban pandai dalam menggunakan bahasa di setiap baris ayat, mencipta serta membina puisi dengan cantik, bijak dalam memilih dan menyusun ayat serta mempunyai banyak jenis puisi yang menggunakan penyusunan ayat yang sesuai dengan bunyi seperti yang digunakan dalam puisi dan prosa dalam bahasa Inggeris. Seterusnya adalah sistem bahasa dan tulisan. Kaum Iban ini dikenali dengan Master of Language oleh dunia. Prof. Derek Freeman adalah salah seorang di kalangan pengkaji bahasa Iban yang menyatakan bahawa orang Iban sememangnya Master of Language. Prof. Derek Freeman juga menyatakan bahawa orang Iban pandai dalam menggunakan bahasa di setiap baris ayat, mencipta serta membina puisi dengan cantik, bijak dalam memilih dan menyusun ayat serta mempunyai banyak jenis puisi yang menggunakan penyusunan ayat yang sesuai dengan bunyi seperti yang digunakan dalam puisi dan prosa dalam bahasa Inggeris. Contoh-contoh bahasa Iban adalah seperti selamat datang yang bermaksud selamat datang, udah ngirup, udah makai, nama berita, siapa nama dan banyak lagi lah. Seterusnya adalah perayaan gawai. Perayaan gawai ni merupakan pesta utama bagi suku kaum Iban sebagai upacara keagamaan dan kepercayaan asal untuk menyembah para dewa. Jenis-jenis hari gawai adalah seperti gawai Dayak iaitu pesta kehasilan menuai, gawai burung, gawai kenyalang iaitu untuk menandakan kejayaan seseorang dalam kehidupannya, gawai umai, gawai batu dan banyak lagi. Selalunya sambutan hari gawai Dayak yang dijalankan antara hari pertama mulanya pada 1 Mei dan hari kedua pada bulan 1 Jun adalah terpenting. Perayaan gawai juga tidak akan lengkap sekiranya tuak tidak dihidangkan, iaitu minuman yang diperbuat daripada ragi dan beras. Ini boleh didapati di rumah panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Sofia akan menyambung tentang kegiatan ekonomi masyarakat Iban. Kegiatan ekonomi masyarakat Iban terbahagi kepada dua, iaitu pertanian dan memburu binatang. Orang Iban pada zaman dahulu adalah peneroka terulung dalam membuka hutan rimba bagi bertujuan untuk menanam padi bukit. Aktiviti penerokaan ini dilakukan bagi bertujuan untuk membuka keluasan tanah tersebut untuk menanam padi bukit. Hal ini meningkatkan
padi bukit tersebut. Selain daripada menanam padi bukit, orang Iban juga menanam getah, lada dan koko. Orang Iban juga menjalankan aktiviti pemburuan bagi mendapatkan hasil sumber-sumber makanan di hutan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurfaizah binti Muhairus. Nombor kad matrik saya KID 210504060. Untuk tajuk kali ini adalah tajuk etnik Iban. Masa kita tahu ramai sangat orang terkenal, orang Iban yang sangat terkenal, iaitu contohnya Kanang Anak Langkah. Untuk kali ini saya akan menceritakan mengenai Rentap. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan, juga dikenali sebagai Libau Rentap. Meninggal pada tahun 1870, ialah seorang pahlawan Iban Dayak dan salah satu hero Iban di Sarawak. Juga dikenali serantau Malaysia memang kenal dia. Semasa pemerintahan pertama Raja Putih James Brown, nama pujanya ataupun nama terkenal dia adalah Rentap Tanah Runtuh Menua, yang diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Kekal Pengguncang Dunia. Slogan beliau yang paling terkenal dan sering digunakan pada masa kini juga adalah Agi Hidup, Agi Ngalaban, yang bermaksud masih hidup dan masih lawan. Kesimpulannya di sini, kaum Iban sangat mementingkan adat dan budaya. Kita dapat lihat dari segi upacara berkaitan adat dan budaya, mereka menyambut dengan meriah, tidak kira usia tua atau muda, dan bandar ataupun luar bandar. Hasil tersebut membuatkan adat dan budaya kaum Iban tidak lapuk dan masih bertahan sehingga sekarang. Kaum lain juga mestilah meneruskan adat dan budaya agar generasi akan datang dapat merasa dan melihat adat budaya setiap kaum. Sekiranya budaya ini tidak diteruskan, generasi akan datang dapat mengenali adat dan budaya melalui buku dan muzium sahaja. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu untuk mendekatkan adat dan budaya masing-masing.